So ini adalah result COVID-19 test untuk anak sis. Assalamualaikum semua. Kali ni konten sis berlainan sikit berbanding dengan yang sebelum, kerana Allah telah menguji kami satu ujian yang agak sukar dan berat juga. Tapi setiap ujian ada hikmahnya dan Allah pemudahkan juga urusan kami. So pertama kali saya ingin mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat-sangat rasa sangat-sangat bersyukur kerana ujian saringan kedua COVID-19 anak saya ialah negatif. Rasa sangat-sangat bersyukurlah, tak terkata sebab COVID-19 ni semua orang tahu perkara yang amat menggerukan. Tapi mesti korang tertanya, tadi first video tunjuk inkonklusif, yang ni dah negatif, apa dah jadi sebenarnya ni kan. Okay, sebab tu lah kita orang come up with this video. Alright, sebab rasanya bukan kita orang saja yang mengalami kes inkonklusif. Sebab result ni ada 3 jenis So ni salah satu yang kita orang alami adalah inkonklusif. Dan video ni penyampaian ni pasal inkonklusif COVID test punya result. Of course ada cerita lain kita nak sampaikan as well. Dan tiada sebarang niat untuk menyalahkan mana-mana pihak, memburukkan mana-mana pihak. Mungkin lepas ni ada orang akan menasihat kami pengetahuan yang kita tak tahu, tapi melalui informasi dan pengalaman kami selama 3 hari ni lah. 3 hari je dah rasa roller coaster ride, perit sangat. Tapi hopefully dia dapat bagi satu manfaat untuk korang semua supaya lebih mudah lah berbanding dengan apa yang kita orang alami. Okay, apa itu inconclusive COVID result lah, test result. So tak nak lah terus kat situ dulu. Mari kita cerita sebersikit lah pasal kronologi. Kenapa kita orang pergi buat swab test ni? Macam mana pula boleh terkeluar inkonklusif, tiba-tiba kan negatif? So kisah dia, anak saya baru saja berumur 6 tahun. Tak cukup pun lagi, to be honest. Dia demam pada 13 Oktober, masa kita di-announcekan PKPB untuk orang Selangor. So dia demam. Malam tu kita hantar pergi klinik berdekatan. Dan doktor cakap dia bengkak-tekak, demam, dan dia berlarutan lah. Berlarutan sampai hari Jumaat. Kita pergi lagi sekali kat klinik tu sebab ubat dia dah habis. Risaulah juga kan, sebab demam dia macam, especially malam lah. Malam dia memang panas. So malam Jumaat tu demam dia panas. So kita orang rasa patut dapat rawatan daripada hospital pula. Of course lah kita akan memilih hospital swasta dalam keadaan masa ni. At the same time suami check dalam list insurans lah. Biasa kita akan cuba nak cari insurans untuk cover rawatan. So kita decide untuk pergi Avesina. InsyaAllah. So dari situ suami saya boleh jelaskan lagi. Okay, reason sebab kami pergi decide untuk bawa anak saya ke Avesina Hospital sebab masa tu keadaan suhu badan dia tinggi, dan juga selepas 2 kali kami pergi ke klinik berdekatan tak banyak perubahan. Jadi saya decide pergi ke specialist hospital. Satu lagi sebab klinik panel insurans anak saya. Jadi kami pun malam itu terus bergegas pergi ke hospital. Dan sampai saja di hospital adalah diwajibkan untuk pesakit sebelum diwarded ialah menjalani ujian PCR atau COVID-19. Jadi anak saya nak tak nak memang kena pergi buat test, swab test juga. Tak ada choice. Tak ada choice, memang so, kena. Kalau korang sakit emergency tetap naik hospital,
bear in mind, jangan terkejut perkara ni akan berlaku sebab ni SOP lah, kita cakap pasal safety. Ya, kita faham pihak hospital sebab kita tak tahu pesakit kadang-kadang tak menunjukkan gejala pun sebenarnya dia COVID-19. Jadi anak saya ni memang ada demam, memang ada batuk. Jadi memang suhu pun tinggi. Jadi pihak hospital memang mewajibkan buat swab test. Jadi anak saya buat saringan swab test dan keputusan tu dapat dalam 8 jam ke 12 jam lah. Jadi malam tu saya buat swab test. Keesokan harinya kami dapat result. Cuma malam tu doktor just bagi ubat biasalah untuk anak saya. Selalu kalau budak demam panas sangat, doktor bagi yang macam tak tahulah, yang ubat letak dalam lubang tu yang tubuh tu kan, masuk kat situ. Tapi alhamdulillah lah, keesokan harinya demam dia elok. Dia dah tak demam, tinggal batuk dengan sesama dia. So kita menantikan pula result dia dalam pukul 4 lebih. Kita baru dapat result yang pertama, dan masa tu resultnya ialah inkonklusif. Masing-masing terpunya ingat inkonklusif apa? Tak tahu. Saya tak. Seperti yang korang tahu, untuk result COVID-19 test ni dia sebenarnya ada 3 jenis. Yang korang tahu 2 jenis, positif, negatif. Sis tak nak ulas positif negatif. Yang ketiga ni yang berlaku kat sis, nama dia inkonklusif. So inkonklusif ni bermaksud unclear. Result korang unclear. So dia boleh jadi ya dan dia boleh jadi tidak. Memang menggerunkan lah bagi kita orang sebab 50-50. Jadi advisable untuk result macam ni ialah pergi buat second test secepat mungkin. Now, masalah dan dugaan bertiba-tiba datang selepas kami dapat result inkonklusif ni. So bila kita dapat result inkonklusif tu, pihak Avicina menasihat kita orang untuk deal dengan hospital government berdekatan, iaitu Hospital Shah Alam. So dekat situ kita start lah buat panggilan dahulu sebelum terus terjah kat situ. Kita buat panggilan, nak tahu prosedur yang betul. So kita call Hospital Shah Alam, dan Hospital Shah Alam maklum kepada kita bahawa kalau kes macam ni kita kena berurusan dengan pejabat kesihatan daerah berdasarkan kat mana kita berada lah. Macam kita orang duduk dekat Puncak Alam, kena pergi ke Kuala Selangor. Tapi sudah tentulah kita sebagai parents kan desperate tau bila dapat tahu result uncertain. Kita nak benda tu secepat mungkin. Tak puas hati, call pula Hospital Sungai Buloh sebab rasa lagi dekat. Sebenarnya to be honest, rasanya Hospital Sungai Buloh lagi dekat dengan kita orang. So call Hospital Sungai Buloh, dia bagi informasi yang sama. So yang ni adalah valid lah. Korang kalau ada kes inkonklusif ni, apa-apa hal kena inform dulu dekat pejabat kesihatan daerah. So kita teruskan perjuangan lagi, call pejabat kesihatan daerah, dan hari tu adalah hari cuti, hari Ahad. Bila hari Ahad kita tak dapat teruskan perjuangan tu, kita kena tunggu. Keesokan harinya kita orang terus menghubungi pejabat kesihatan daerah jam 8 pagi. Dari situ kita dapat informasi yang kita orang kena set appointment ataupun call klinik kesihatan Bestari Jaya dekat Batang Berjuntai. Kita call banyak kali, tak angkat-angkat. Tapi tak tahulah, kita pun tak boleh nak judge, tak tahu apa masalah dia. Tapi kita terus cepat-cepat call balik pejabat kesihatan daerah Kuala Selangor, dan dia menyatakan kalau keadaan macam ni kita ada 2 option lah. Option pertama, buat appointment walk in dekat klinik Batang Berjuntai sebab boleh sekarang ni sibuk sebabnya kes kat Selangor ni pun banyak sekarang. And then ataupun korang boleh pergi dekat swasta sebab currently klinik kesihatan akan mengutamakan pesakit close contact. Close contact ni macam you all pernah pergi Sabah, yalah kes yang tengah hangat sekarang ni. So macam kes anak sis, actually dia diconsider sebagai ILI, illness like influenza likely illness. Alright, macam itulah bunyi dia.
Senang cerita, simptom dia seakan-akan COVID. So kalau situasi macam ni, you kena call dan set appointment. Then after that, dia cuba decide bila time yang paling sesuai nak bagi anak you buat swab test. So dia akan memakan masa. So berdasarkan dua option ni, kami memilih untuk kembalilah ke Avicenna Hospital. Antara reason kenapa saya buat keputusan nak bawa anak saya ke hospital swasta untuk second test ialah kerana duration, masa ujian tu. Maksudnya masa keputusan itu keluar. Jadi kalau klinik kesihatan, dia akan mengambil masa 2 ke 3 hari. Jadi hospital swasta 8 ke 12 jam. Saya nak yang pantas. Sebab utama ialah saya ada anak yang kedua, umur 4 tahun. Jadi disebabkan inkonklusif ni, saya tak tahu anak saya ni positif ke negatif ke. Jadi memudarat ke untuk kawasan kejiranan semua ni. Jadi saya kalau boleh nak tahu keputusan tercepat. Jadi kami boleh, kalau positif nak buat macam mana, kalau negatif alhamdulillah. Jadi saya buat keputusan terus pergi ke Avicenna balik. Sebelum tu jadi sebelum tu saya buat panggilan ke hospital lah, dah explain situasi, bagi tahu okey apa klinik kesihatan daerah advice macam ni dan sebagainya. Dan mereka bagi tahu bolehlah datang untuk buat second test di sana. So jam 11 pula kita orang buat COVID test swab yang nombor 2 dekat Avicenna. Dan lepas terus balik tengah makan lunch, jam pukul 2 kita orang dapat pula berita, kita dapat panggilan daripada KKM. Yang ni dia call, tiba-tiba dia cakap, sedangkan baru buat tadi COVID test yang kedua, dia call yang anak saya positif. Masa kita orang dapat tahu positif tu, hatilah, ya Allah. Sekarang barulah faham yang orang yang dapat tahu pasal COVID positif tu betapa stres, sedih, takut, nervous kan. Sebab itulah yang saya lalui, especially pula anak saya yang pergi, bukan saya. Tapi saya nak pujilah KKM. Kalau ikutkan memang dia bertindak pantas sangat. Dan dia terus siasat, alright, terus siasat pasal contact tracing. So kat sini korang please lah guna MySejahtera apps tu. Janganlah tulis-tulis je. Bukanlah against Selangkah Selangor tu. Bukan. Bila kita ada satu je platform, kita tak pening kepala. So pergi mana-mana just scan MySejahtera. Sebab dia akan tanya sis, guna MySejahtera, check history kat mana you pergi. And kita ni macam-macam kan aktiviti kita buat. Walaupun tak macam-macam pun, ingat brain kita ni boleh ingat semua ke informasi yang kita pergi. Sebab kadang-kadang kita tulis, kadang-kadang guna Selangor. Tapi alhamdulillah, sebab sis memang nak cerita nak senang, kita orang guna MySejahtera apps tu je kan. So kat situ sis bagi tahu semua information dengan siapa sis berjumpa, especially keluarga, dan macam anak-anak petang-petang main dengan anak kawan-kawan dia, anak-anak jiran, semua tu kena bagi. Sekolah. Tapi of course lah you macam akan blur tau. Tergamang bila dapat positif. Biar macam mana boleh jadi positif, tapi you kena keep calm, tenang. Of course kena redha lah masa tu sis dah. Tak apalah, kita redha, Allah nak uji kan. So saya tenang, bagi information, make it clear, sebab kita tak nak memudaratkan orang lain. Ini pun dah rasa dah memudaratkan orang kan. Tapi make sure at least kita bagi clear, so kita boleh bendung kes ni bersama-sama. So dekat situ dia trace, and then dia bagi tahu sis nanti Hospital Sungai Buloh akan menghubungi sis untuk itulah persiapan nak pergi ke sana. Nanti ambulans datang. So sis pun bersiap lah dengan beg yang Akademi Fantasia tu kan. Senang cerita sis memang banyak clueless lah.
tak tahu apa. Tapi nanti sis bagi tips akhir ni, macam pasal My Sejahtera, apa yang you perlu prepare sebelum you pergi ke hospital lah, barang-barang apa nak bawa. So to cut it short, tak nak bazir kat situ, petang tu Allah bagi petunjuk sikit. Hati sis tak sedap. Sebab kalau korang ingat cerita kita orang asal, kalau ujian dekat hospital swasta mengambil masa 8 ke 12 jam. Sedangkan tadi anak sis pergi pukul 11. Dua dah dapat result positif. Macam Terlampau cepat. totally impossible. Alright, so sis cakap, and sepanjang journey yang hari tu, Vesina tak call langsung pasal result. So sis tak sedap hati. Kecuali pasal bil. Pasal bil je. So kita pun macam ya nanti insurance settle ke whatever. Tapi korang kena faham, panik lah. Panik, blur, shock, terkejut. After that, suami call balik Vesina. Dan Vesina cakap, result tak siap lagi pula. Masa tu kita dah menaruh harapan tau. Tadi dah macam pasrah dah tau, menaruh harapan. Ya Allah, tolonglah, tak ada apa kat anak ni kan. Lepas tu dia cakap, tolong please cepat-cepat bagi tahu KKM on hold dulu. Jangan jemput kita orang lagi dengan ambulans. So dari segi tu, sebab itulah saya cakap, walaupun ada kekeliruan setempat, tapi dua pihak ni bergerak pantas. Kita cepat-cepat bagi tahu KKM kata, oh ya ke? Okey, tak apa, tunggu dulu. Saya akan hubungi pula. KKM pula akan hubungi directly dengan Vesina dalam pukul 8. Sebab situasi yang saya terdetik tu dalam lepas maghrib. Memang cepat lah. Pukul 8 je, orang KKM call balik semula. Dia pun sama-sama terharu dengan kita orang. Dia cakap, Encik, Alhamdulillah, anak cik negatif. Masih tu Burger. Sebab pihak KKM sendiri call direct hospital dan juga check dekat lab hospital result yang kedua ni. Betapa pantasnya diorang bertindak untuk avoid lah jadi lebih complicated. Sebab saya di schedule dengan anak saya yang kedua ni ke klinik Besari Jaya untuk buat swab test. Sebab saya kontak rapat. Bukan saya saja, beberapa jiran kami pun telah dihubungi. In fact, cikgu sekolah anak saya pun dah dihubungi untuk buat ujian keesokan harinya. Jadi boleh bayangkanlah kalau lah isteri saya pergi, semua jiran-jiran pergi, kami pun pergi. So ini contoh close contact lah. So orang dah kena, yang berdekatan tu close contact. Okay, the reason kenapa kami nyaris diangkut ke Sungai Buloh adalah disebabkan KKM ambil yang first test tadi, which is inconclusive. So inconclusive ni memang tricky sebab dia 50-50. Either kau ada atau kau tak ada. Jadi of course sebagai KKM, bagi pihak KKM, dia akan cuba membendung benda ni. Jadi dia akan cuba buat trace contact rapat, dan dia akan consider this case as a positive. Jadi luckily untuk kami cepat-cepat buat second test. Dan alhamdulillah ngam-ngam 8 jam sebelum kami kena angkut ke Sungai Buloh, result keluar, tara negatif. Alhamdulillah, ya Allah. Masa tu yang rasa sangat intense tau, intense gila, stress level dia tinggi. Tapi janganlah pula rasa teruk sangat lah pula kalau dah terlepas tu kan. Sebab dia nak membendung tu, tak nak jadi lagi meluas. Dan sefaham saya, kalau kita tengok berita, dia ada kategori juga. Bila kita dah sampai dekat sana, nanti ada kategori yang macam mana close contact ke apa. So dia lebih mengetahui lah. Cuma rezeki kita orang, Allah tu lindung. Tak sempat diangkut ambulans datang rumah. Tak sampai, setakat situ je lah drama dia. Tapi 3 hari je you all ujian tu. Ya Allah, boleh dapat darah tinggi. Kita orang sampai ke kejang. Saya kejang kaki, kejang badan, lemah lutut tu semua ada. Tapi macam kita orang tak boleh express feeling tau. Dah lah ada anak kecil, kita takkan nak nangis depan dia kan. Masing-masing buat keras masa tu. Saya siap dah pack barang dah. Saya dah ada bag yang Academy Fantasia tu dah. Tapi yelah, rezeki. Saya cakap memang bersyukurlah saya sangat.
kepada ilahi. Mungkin berkat doa juga. Bila kita orang first tahu pasal inkonklusif, kita masing-masing ahli keluarga, saudara, even jiran pun mendoakan. Mungkinlah sebab berkat doa juga. So dekat sini kita nak ucapkan terima kasihlah banyak-banyak. Jiran-jiran padu Gam FC. Banyaklah sebenarnya bagi sis ahli keluarga. Okay, first kali mak saya, mak mentua, adik-beradik apa semua, of course kawan-kawan, dan sudah tentu jiran kita orang sebab anak-anak main sekali. Tapi yang rasa sangat terharu lah. Memang jiran-jiran memang positif. Dia positif. Bila dapat tahu budak anak dia sebayang, anak saya 6 tahun kan, dia bila dapat tahu macam ya ke, tak apa, you kena lebih terus bersemangat, jangan risau pasal kami. So you akan rasa masa ni, you akan rasa ya Allah, patut bersyukurlah kan, kejiranan pun semua baik, memahami situasi. Semua daripada itu kita juga nak mengucapkan terima kasih kepada KKM sebab bertindak begitu pantas, mengelakkanlah juga sampai ke Sungai Buloh tu. Kerjasama memang baiklah. Cik tu saya memang tak ingat nama dia. Terima kasihlah banyak Cik kalau Cik tengok video ni. Dan terima kasih juga untuk pihak Avesina sebab Avesina masih sudi ambil second swab test untuk anak saya. So saya senang cerita 3 hari ni kita agak memahami situasi macam mana sebelum ni. Kita dah lalu COVID-19 ni, kes ni dah berbulan-bulan. So kita memahami yang betapa sedihnya bila dapat result tu, panik, stres, takut. Barulah faham lah. Baru faham sebab bukanlah tak sensitif kan, tapi bila kena macam ni lagilah you rasa betapa pentingnya kata-kata DG tu. Stay at home. Tolonglah stay at home. Dengan keadaan sekarang ni kita pun nak nasihatkan, kita pun dah tengok report kan, kita nak cuba melandaikan, especially Selangor sekarang ni kan. So better lah stay at home. Walaupun korang rasa macam kawasan korang tu okay, stay at home, especially siapa yang ada anak kecil tu, janganlah bawa makan dekat restoran. Main-main beriadah tu tak apa, main dulu kat rumah, biar betul-betul dengar clean macam kita PKPP tu okay. Buat masa ni PKPB tu stay safe lah kat rumah dan orang tua juga. Sebab benda ni macam kita orang lah. Bila saya check, dia tanya daripada MySejahtera apps tu, saya terkejut. Kami sendiri terkejut tengok banyak juga aku berjalan saya sebenarnya. pergi pasar malam lah. Padahal ni bab grocery je, Tesco lah, kejap lagi pergi grocery. Benda ni normal untuk certain people kan. Jangan faham lah, as a parents kan, kita nak bawa anak budak stres duduk rumah. Tapi no, PKPP please jangan. Sebab bukan anak you all je, dia akan melibatkan anak-anak orang lain, orang yang tak bersalah dekat restoran ke tempat yang you pergi. Even macam kes kita bukan close contact pun. Nak jadi kita kalau ya tadi dah sampai keluarga saya tak faham tu. Itulah bagi saya penting. Dan Okey, pengajaran daripada pengalaman kami ni ialah kalau anda dapat result PCR COVID-19 ni inkonklusif, cepat-cepat buat second test. Tolong cepat dan juga inform pejabat kesihatan daerah mengenai situasi ni, dan dia orang akan advise apa yang sepatutnya perlu buat, dan juga advise KKM bahawa anda telah buat second test supaya ada masa untuk tunggu whether result tu negatif ke positif. Dan masa tengah tunggu result tu, lockdown lah dulu. Janganlah keluar-keluar kan, nak beli pun alah, Foodpanda kan ada kan, GrabFood ke, just call dulu. Alright, bagi sis lagi satu, yang kat luar tu tak terlibat lagi, janganlah happy sangat. So kalau nak keluar pun buat masa ni, just keluar beli benda-benda yang penting dulu. Bila dah bebas, barulah nak buat apa yang kita nak buat. Lagi satu, jangan panik sangat. Okay, bila sis faham lah, bila kita dengar news kan, kat kawasan kita tiba-tiba ada, kita start takut kan. Of course memang menakutkan. Contoh kat taman you ada kes, dia ni. Tapi you tak tahu betul ke tak, you just dengar daripada word of mouth. Okay, so jangan
simply accept those kind of news. Apa yang daripada KKM yang tu yang betul. So kalau you betul-betul kena, KKM akan terus cari you, tak membazir masa. Kalau you tak, just tak apa, duduk dulu. Kalau katalah ada tunggu update dulu. Jangan terus pergi ke Facebook dan start WhatsApp, buat group dan sebagainya. Jangan. Sebab korang kena fikir perspektif pesakit tu juga. Mentally, dia dah mentally penat tau. Dia dengar-dengar semua benda-benda ni, dia akan stres. Sebab ibarat kes kita orang ni, lepas tu nak menyusahkan orang lain. So eloklah kita berdiam dan tunggu saja apa yang KKM tentukan. And contoh kalau korang takut demam, alamak ada sesama time tu, faham benda-benda ni, tiba-tiba pula rasa nak batuk, rasa demam. Kalau rasa tak selesa, korang pergi je terus buat swab test tu, sukarela. Pergilah dekat hospital swasta. Yang paling encourage memang hospital swasta lah. Sebab yang klinik kesihatan ni dia nak case close contact lagi. Sebab korang dah lah belum tentu close contact, tapi sebab nervous, just buat. Tapi kena bayar lah. Kalau bayar tu RM300. Itu yang paling murah lah yang kita tahu sekarang ni. Dan dia ada lagi lah yang lain tu. So don't spread rumours. Jangan takut. Yelah, ini salah satu ujian. Tapi ujian juga, redor juga. Kita pun kenalah berjaga-jaga. Sebab tu Gigi cakap stay at home. Kita orang ni dah faham lah. Okay, sebelum kita orang mengundur diri, sis nak bagi beberapa tips. Okay, yang paling penting sekali, please sentiasa scan pergi ke mana-mana. Guna MySejahtera. Bagi sis lah, guna MySejahtera je, senang. Tak pening. Kejap you nak cari balik selangkah yang tulis kat buku tu, lagilah macam mana korang nak cari. Sebab berdasarkan pengalaman, KKM call sis dan dia suruh sis yang rujuk kat MySejahtera, bukan dia orang yang cari. So betapa pentingnya MySejahtera apps tu. So starting from now on, korang just pergi mana-mana, scan. Nah, kat situ dia ada information time. Sebab kat situ dia nak trace daripada pukul berapa ke pukul berapa korang kat sini nak bendung kes tu dan cari orang yang seterusnya. So itu yang pertama. Alright, tak payahlah nak tulis tu. Itu memang memening kepala. Katakanlah memang kita orang tadi positif, dan saya patutnya pergi ke Sungai Buloh. So saya masa tu memang keliru sebab tak dapat lagi panggilan pada hospital Sungai Buloh. Apa yang nak perlu bawa. Nasib baiklah dapat tips sikit pada student saya. So saya prepare saya punya luggage bag. So antara benda yang penting korang bawa adalah sebab tempat tu nanti sejuk. Bila sejuk, sebagai kita lah penjaga kan, yang nak jaga anak yang kecil ni, kita boleh jaga anak bawah umur 12 tahun. So macam dia orang akan dapat pakaian dia sendiri, tapi macam kita sebagai penjaga, kita boleh bawa baju sejuk. Bahasa tu sis bawa juga baju sejuk. Dan sis kata sejuk, bawa lah stocking bagai. Dekat situ pun ada banyak kategori buat jugalah. Kalau boleh dapat yang isolation untuk keluarga you je, boleh lah request. Itu pun depends lah. So baju, bawa lah sebanyak mungkin. Tapi janganlah pula takut sangat macam 14 hari je you nak bawa semua bag tu kan. Sebenarnya dia kata in between, kalau you nak suruh family you bawa baju, contohlah saya dah banyak baju kotor ni, nak bagi, memang tak ada dobi kat situ, you dah lah tengah jaga anak you pun antara yang di quarantine. So you boleh drop je dekat guard tu, nanti guard bagi kat family you, or family you bawa barang you, drop kat situ, dia panggil you. So tak payahlah takut sangat kalau tertinggal benda. Tapi paling penting toiletries. So kena ada toiletries, your bros gigi, ubat gigi, pencuci muka, sabun mandi. Sebab tu dia tak provide, korang bawa lah. And lagi satu, sebab korang akan boring. Alright, korang akan boring, bawa lah beberapa buku. Untuk macam contoh yang kalau yang kena tu anak, macam saya rancang anak saya masa tu, suruh dia pilih apa toys yang dia tak adalah bawa satu bekas besar yang dia suka, and kita orang bawa color pencil, paper, so dia boleh do some activity. Macam sis bawa beberapa buku untuk of course lah you all ada handphone, tapi buku pun bermanfaat. So antara buku yang sis nak recommend, apa namanya buku Ustazah Asmah.
Tak kira lah collection yang mana-mana, yang terbaru tu kembara menuju Allah. Nak kita tengah desperate, kita nak positif aura, kita nak mendekatkan kepada Allah. So kita boleh baca buku Kembara Menuju Allah tu. Memang walaupun sis tak baca pergi sana, sis baca dah, dia banyak bagi kita positivity. Sebab even kan situasi yang 3 hari ni berdasarkan apa yang sis baca. Ustazah Asma kata baca ayat Rafi, setiap ujian tu sebab Allah sayang, nak dekatkan kita. So benda-benda macam ni kita perlu. Dan lagi satu kan ada buku doa daripada mufti kita. Doa yang korang boleh so boleh bawa amalkan. Boleh amalkan, bawa Quran. Ni dari segi apa rohani lah kan. Tapi kalau korang nak bawa buku geografi ke, komik ke Dragon Ball ke, title lantak orang lah, itulah sebagai entertainment. So hopefully tips-tips ni dapat bantu korang semua. Kepada pesakit yang kat sini, dia pesakit COVID-19, kita doalah beramai-ramai, semoga ya Allah ya barik menyembuhkan semua pesakit COVID-19 sekarang ni, dan memudahkan segala urusan frontliner, dan juga kawan-kawan kita yang tengah saringan ni, dan juga yang tak ada apa pun, kita minta lah ya Allah tolonglah lindungi kita semua daripada ni lah wabak COVID-19 ni. Sebab semuanya ditentukan pada Allah. Datang daripada dia, pergi pun nanti daripada dia. So kita kena berserah kepada Allah saja. Itu saja daripada saya. Itu saja daripada kami semua. Don't forget, walaupun ni konten yang lain, korang boleh tengok juga konten sis yang lain. Bolehlah korang subscribe, like. Yang penting bagi sis, yang tu tak penting sangat, mungkin korang boleh tolong sis share video ni. Sebab rasanya ramai yang tak tahu pasal informasi tu. Boleh share sebanyak yang booking. Mana tahu korang dapat membantu orang lain juga. InsyaAllah Allah akan memudahkan segala urusan. Juga siapa yang pernah stay dekat Sungai Buloh tu boleh share experience dekat komen. Boleh bagi tahu macam mana boleh add on lagi. Apa sajalah korang ada pertanyaan ke, feedback, kita boleh cuba berkongsi dekat sini. Kalau nak minta tolong sis buat konten lain berkaitan ni pun, sis akan cubalah kalau ada informasi yang bersesuaian. Itu saja. Hai. Nama siapa? Dia baru-baru ni pergi hospital deh. Ya. Sakit tak? Sakit. Dia buat apa kat hidung dia? Tapi saya strong. Awak strong. Dia buat macam mana kat hidung dia? Dua-dua ke satu je? Satu. Belah mana? Tapi dia dah sihat dah kan? Ya. Dia nak nasihat apa kat kawan-kawan kat luar? Boleh jalan kat luar tak? Boleh? Mana boleh? Suruh kawan-kawan stay at home. Oh, siap. Macam mana? Hai kawan-kawan. Kawan stay at home ya. Jangan keluar ya. Dan kemas rumah. Nanti sakit macam dia kan, masuk kat dalam hidung kan. Macam pergi hospital Singapura. Singapura? Bukan Singapura tu. Tu hospital Avicina lah. Avicina. Duduk dia. Dia nak cakap thank you kat doktor ke? Thank you. Thank you Dr. Avicina. Thank you Dr. Avicina. Okay, bye-bye. Kejap. Kakak. Bye-bye. Bye-bye.